Baik, kita akan kongsikan kerana pada hari ini 8 Mac juga merupakan tarikh yang mana pemansuhan beberapa kriteria ya. Kalau mungkin sebelum ini yang bukan warga negara Malaysia ingin keluarkan wang KWSP mempunyai masalah tertentu, maknanya kekanganlah tidak dibenarkan disebabkan kriteria yang tertentu. Jadi apabila pemansuhan kriteria itu dilakukan, hari ini bermulanya pendaftaran bagi mereka yang tidak boleh untuk mendaftar ataupun untuk mengeluarkan wang KWSP. Tetapi walau bagaimanapun, bagaimanakah statusnya kita sebagai masyarakat Islam? Air Lestari ataupun bantuan-bantuan yang lain dan juga Air Sinar, adakah kita perlu zakatkan harta kita ataupun bagaimana pengiraannya? Bagaimana dengan ianya memberi impak kepada keadaan semasa? Jadi kita ingin mendapatkan pencerahan sedikit sebanyak daripada Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman, pengurus unit syariah Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, yang kini berada bersama dengan kita di talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, baiklah, kita bincangkan tentang bagaimana status kewangan ini kan. Sebab kita tahu sekarang ini apabila berlakunya pandemik, kita mendapat bantuan dari pelbagai pihak lah, terutama sekali kerajaan memberikan bantuan dan sebagainya. Yang kita dapat kongsikan di sini Air Lestari dan juga Air Sinar yang betul-betul memberikan jumlah yang agak banyak ya, kita mengikut kepada berapa yang ada dalam akaun. Jadi bagaimana statusnya Ustaz? Mungkin sedikit sebanyak boleh dikongsikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pengeluaran zakat daripada Air Sinar dan juga Air Lestari, ada 3 keadaan pencarum yang perlu diberi perhatian. Yang pertama sekali, kalau pengeluaran itu dibuat oleh pencarum yang terkesan dengan wabak pandemik COVID-19. Baik. Apa maksud terkesan? Mereka ini kehilangan kerja, yang kita tahu selama ini memang itu heboh diperkatakan. Okay. Banyak pemberhentian pekerja dibuat, retrenchment, BSS dan seumpamanya. Yeah. Kemudian yang kedua, mereka yang hilang punca pendapatan, mungkin bukan bekerja dengan pihak lain tetapi berniaga barangkali ataupun apa-apa jenis pekerjaan yang dilakukan sebelum ini terhenti dan terhenti punca pendapatan. Dan yang ketiga, golongan yang memang dahulunya mencarum tetapi setelah tidak lagi mencarum dan ada lagi caruman itu masih lagi berjalan kerana mereka belum lagi mencapai usia yang sepatutnya untuk membuat pengeluaran. Baik. Maka mereka ini dianggap adalah golongan-golongan yang terkesan. Maksudnya, berapa pun jumlah yang dikeluarkan. Mungkin ada, kalau kita tengok sebelum ni, Air Lestari jumlahnya RM500 sebulan. Air Sinar dia ada kategori 1 dan ada kategori 2. Yang mana kategori 2 ni boleh sehingga maksimum RM60,000 kalau tak salah saya ya. Yeah. Maksimum tu. Jadi mungkin ada orang yang dia buat keluar RM60,000, nampak macam besar kan. Tetapi dia ada komitmen, misalnya dia kena bayar gaji pekerja-pekerja yang tertunggak dan seumpamanya. Maka ini termasuk dalam golongan-golongan yang terkesan. Jadi bagi mereka yang terkesan, sebarang pengeluaran Air Lestari ataupun Air Sinar adalah tidak dikenakan zakat. Okey, ini kategori pertama ya. Okay. Maksudnya golongan yang terkesan, yang ada komitmen yang perlu dilunaskan segera, maka ini dikategorikan sebagai golongan yang tidak diwajibkan zakat atas pengeluaran Air Lestari dan juga Air Sinar. Kerana pengeluaran Air Lestari dan Air Sinar ini dibuat semata-mata kerana wabak pandemik COVID, dan sebelum ni tak pernah ada pun apa yang disebutkan sebagai kedua-dua skim ni. Yang kedua, golongan yang tidak terkesan yang membuat pengeluaran melebihi nisab. Maksudnya apa maksud melebihi nisab? Nisab ni adalah paras minima yang apabila seseorang mencapai pada paras tersebut, maka dia dianggap layak untuk berzakat. Dan nisab bagi tahun 2021 sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan adalah sebanyak sekitar RM20,299. Jadi misalnya katalah orang tu buat keluar RM21,000 ataupun RM30,000 misalnya. Maka pengeluaran yang melebihi nisab
bagi mereka yang tidak terkesan. Golongan pertama tadi kita sebut golongan yang terkesan. Golongan yang kedua ni, bila kita tengok iSinar telah diperluaskan pengeluarannya kepada semua golongan tanpa ada syarat, maka sudah tentu ada golongan-golongan yang mengambil kesempatan. Bukan maksud saya mengambil kesempatan ni dalam konotasi yang negatif, tetapi mengambil kesempatan untuk menggunakan wang tersebut barangkali untuk tujuan-tujuan yang lain. Tetapi sebenarnya mereka secara relatifnya tidak terkesan. Maka orang yang bawa keluar lebih pada nisab ni, kita katakan mereka ini adalah tertakluk kepada kewajipan zakat. Maksudnya berapa banyak yang dikeluarkan, semua itu adalah tertakluk kepada 2.5% zakat untuk ditunaikan. Misalnya dia buat keluar RM50,000, maka RM50,000 tu kena darablah dengan 25.5%. Maka itu zakatnya. Golongan yang ketiga pula, dia buat keluar juga. Dia ni tak terkesan. Tetapi jumlah pengeluarannya kurang dari nisab. Tadi kita kata lebih nisab. Yang ni dia kurang daripada nisab. Maka golongan-golongan ini kita nasihatkan untuk dia tengok harta semasa yang ada. Jika dicampurkan dengan harta semasa itu, jumlah kedua-duanya melebihi nisab. Maka pada ketika itu, jumlah pengeluaran K2SP tadi adalah tertakluk kepada zakat 2.5% dan boleh dibayar sama ada secara langsung, secara terus selepas pengeluaran, ataupun mereka ingin menunggu haulnya tiba, iaitu haul harta yang sedia ada berlalu dah cukup setahun, dibayar sekali pada ketika itu, tetapi dengan syarat memasukkan jumlah KWSP yang telah dikeluarkan. Ini kondisi-kondisi yang terkait dengan kita punya pencarum dan pengeluaran KWSP. Ya. Baik. Adakah ini juga tertakluk kepada mereka yang menyelesaikan hutang piutang untuk syarikat? Maknanya khususnya mereka mungkin mengalami penurunan dari segi bisnesnya, tak dapat masuk income dan sebagainya. Jadi menggunakan duit itu untuk melangsaikan hutang piutang syarikat. Bagaimana, Ustaz? Okey, termasuk sebagaimana yang saya katakan pada awal perbincangan kita tadi, mana-mana orang yang terkesan, yang ada komitmen, misalnya majikan-majikan yang mengeluarkan, mungkin ada yang nak terpaksa mengeluarkan simpanan KWSP sendiri untuk melansaikan hutang-hutang syarikatnya yang tertunggak dan sebagainya, maka ini juga kita anggap sebagai mereka yang terkesan dan tidak diwajibkan zakat atas pengeluaran tersebut. Baik. Penjelasan yang cukup padat sekali. Terima kasih banyak-banyak, Ustaz. Sama. Alhamdulillah, Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Assalamualaikum. Jaga diri, Ustaz. InsyaAllah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, itu dia pengurus unit Syariah Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman, yang telah pun memberi sedikit sebanyak penjelasan bagaimana statusnya pengeluaran iSinar dan juga iLestari. Adakah kita perlu zakatkan dan sebagainya? Kalau mungkin anda terlepas, boleh saksikan siaran ulangan di FB Live MHI TV3. Penjelasan yang cukup padat dan sempurna sekali, insya-Allah.